A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah kerana pada tengah hari ini ataupun lebih kurang jam 8 malam bagi sahabat-sahabat yang berada di tanah air, kita sama-sama dapat meluangkan sedikit masa untuk sesi live di Facebook page My Learning Journey yang saya kendalikan ini. Dan saya doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan baik, sihat walafiat dan tenteram, memandangkan kita semua secara global sedang berada di dalam pelbagai bentuk ujian kesan daripada penularan pandemik COVID-19 ni kan. Jadi kalau sekiranya kita rasa macam kehidupan kita tidak normal, stres, lalu nak marah-marah, bosan, tension, kita cubalah untuk self-talk diri kita, beritahu yang benda ni adalah COVID-19. Bukan kita, bukan suami kita, bukan isteri kita, bukan anak-anak kita, bukan orang-orang lain yang kita nak letakkan kesalahan itu, supaya kita dapat lebih bersabar dan bertenang untuk mendepani keadaan yang kita tak tahu sama ada dia sementara atau berterusan, berpanjangan. Namun mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan kita untuk menghadapi ujian ini. Pada hari ini saya nak mengambil sedikit peluang untuk kita sama-sama berbual-bual tentang satu topik yang kebetulan beberapa hari yang lepas saya bualkan bersama dengan budak-budak ni dekat dalam kereta masa ambil mereka daripada sekolah, kerana pada minggu ini sekolah anak-anak kami menganjurkan kempen solidariti untuk kelompok minoriti um, LGBTQ+. Jadi hal ini mungkin tidaklah berlaku di semua sekolah di Republic of Ireland, negara kami sekarang ni. Kerana majoriti sekolah di Ireland ini merupakan sekolah agama, ya, quote-unquote lah sekolah agama, sekolah Katolik. Jadi mereka mempunyai pendirian yang lebih firm untuk bersetuju ataupun tidak bersetuju akan hal ini. Tetapi kami menghantar anak kami ke community school, dan community school ini adalah sekolah sekular, dan salah satu daripada cabaran di sekolah sekular ini adalah wujudnya hal-hal seumpama ini yang memerlukan kepada kami sebagai ibu bapa untuk berbincang, berbual dengan anak-anak supaya mereka boleh navigate dengan sejahtera di sekolah mereka dengan kawan-kawan, dengan guru-guru bersama-sama, insya-Allah. Dan saya fikir isu ini juga bukanlah spesifik hanya di Ireland, tetapi isu yang sama juga pernah berlaku di Finland dan juga di negara-negara lain, termasuk juga sebenarnya di tanah air kita, Malaysia. Bagaimanakah kita nak membicarakan tentang hal ini dengan anak-anak? Apa yang akan saya kongsikan bukanlah model terbaik ataupun saya nak membuat dakwaan bahawa saya telah berjaya menyampaikannya kepada anak-anak, tapi ini adalah usaha kita bersama. Tidak ada siapa yang lebih baik daripada siapa, tak ada siapa yang menang ataupun kalah, kerana ini bukan satu pertandingan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada topik yang nak dibualkan tentang pendirian kita sebagai khususnya Muslim, ya, terhadap persoalan LGBTQ+ ini, saya sempat bersembang-sembang dengan budak-budak ni berkenaan dengan latar belakang negara Republic of Ireland, supaya anak-anak faham bahawa sekiranya mereka tidak bersetuju dengan kempen yang sedang berlangsung ini, apakah mungkin konotasinya kepada kawan-kawan dan juga cikgu dekat sekolah, sebab ini negara baru. Kami baru je lebih kurang dalam 4 bulan berada di sini, maka mungkin anak-anak belum sempat untuk familiar dengan Republic of Ireland ni macam mana, kerana bagi saya dan isteri, Republic of Ireland pada hari ini berbeza daripada Republic of Ireland yang kami kenal semasa kali pertama kami berada di sini.
Isteri saya datang ke Republic of Ireland pada tahun 1995 dan saya kali pertama menjejakkan kaki ke Republic of Ireland pada tahun 1998. Dan kami berada di sini sempatlah anak seorang sehingga ke tahun 2004. Ya. Jadi permulaan kepada perbincangan tentang hal ini saya mudahkan sedikit dengan mengajak anak-anak kami ni untuk sama-sama menonton sebuah filem yang famous, termasuklah di tanah air Malaysia, tapi budak-budak ni dah tak ingat kot, mereka mungkin pernah tengok dulu-dulu masa dia orang kecil tapi dia orang dah lupa, iaitu filem Angela's Ashes. Dan filem Angela's Ashes ini kami tonton bersama, dan bukan mudah lah untuk mengajak anak-anak ni menonton filem ni sebab filem lama, bukan filem aksi, bukan Marvel kan, bukan anime, bukan K-drama. Maka kita kena buat macam-macam trik lah untuk ajak budak-budak ni menontonnya bersama. Sebab saya nak visualkan kepada anak-anak idea-idea agar mereka faham tentang bagaimanakah orang Irish berfikir tentang soal bapa, kebapaan, bapa yang alkoholik, kenapa alkoholik, bagaimana kemiskinan mencabar kehidupan, bagaimana religiosity, keberagamaan, cara mereka beragama, kedudukan gereja di dalam masyarakat, hubungan di antara gereja dengan masyarakat, dan termasuklah cabaran-cabaran yang berkaitan dengan sexuality dan sebagainya. Dipendekkan cerita, Alhamdulillah dapat budak-budak ni tengok filem tu, panjang 2 jam lebih, Angela Ashes tersebut. Dan daripada situlah saya berbual dengan anak-anak tentang latar belakang sejarah negara Ireland. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang saya nyatakan di sini, dan bagi sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk menonton bersama, kalau waktu ini adalah waktu yang tidak ideal untuk anda, saya mohon maaf kerana saya tidak dapat mencari masa lain yang lebih munasabah untuk buat benda ni, dan saya pun tak boleh lama kerana lebih kurang dalam 1 jam sahaja, kerana saya kena keluar untuk ambil anak daripada sekolah. Kita ada lebih kurang dalam 41 orang yang dapat bersama pada masa ini. Terima kasih, selamat datang, ahlan wa sahlan semua. Kalau ada sebarang persoalan ke komen ke, jangan segan silu untuk tinggalkan komen anda. Saya boleh baca dan nampak insya-Allah. Ataupun kalau ada sebarang persoalan. Baik. LGBTQ dan juga Stand Up Week, kempen untuk solidariti kepada mereka ni, konotasinya ada persamaan dan ada perbezaan di antara satu negara dengan satu negara. Di Republic of Ireland, anak-anak perlu faham tentang apakah yang telah terjadi di negara ini supaya mereka memahami kenapa kempen itu ada dan mengapa Ireland pada hari ini adalah seperti yang kita lihat. Bendera pelangi berkibaran di bangunan-bangunan rasmi kerajaan dan di mana-mana sahaja. Dan kempen-kempen ini begitu boleh dikatakan agak agresif, berbeza dengan let's say macam 20 tahun, 15 tahun yang lalu kan. Sama seperti di Finland, Republic of Ireland ini apabila dia mencapai kemerdekaan dan nak memulakan pembentukan sebuah negara merdeka yang berdaulat, mereka perlu menentukan apakah identiti mereka, apakah jati diri mereka. Dan salah satu daripada caranya adalah dengan melihat siapa yang bukan mereka ataupun saingan mereka. Dan apa yang kontras kepada Irish ini khususnya adalah Inggeris. Ya? Maka ketika Ireland mula menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, mereka adalah merupakan sebuah negara yang miskin. Tak boleh nak bersaing dengan Empire British yang begitu besar kan. Maka orang-orang Irish melihat bahawa biarlah kita ini miskin, biarlah kita ini tak ada banyak benda, tetapi kita adalah orang yang baik. Dan kita adalah orang yang baik ini terutamanya lagi kerana kita mengikut gereja yang lebih awal, kita mengikut gereja Katolik, berbeza dengan orang Inggeris lah, jiran di seberang laut Selat Irish tu. Maka baik itu adalah identiti yang mereka highlight ya pada ketika tersebut,
dan pihak gereja telah diberikan mandat oleh kerajaan untuk membantu membentuk negara agar negara menjadi sebuah negara yang baik. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Sama macam di Finland, saya ada sebut sedikit dengan anak-anak kerana mereka lebih familiar dengan sejarah Finland. Kerana Finland ini masa dia mula merdeka, ketika dia nak form dia punya identiti tu, dia kena fikir apa yang menyebabkan Finnish jadi Finnish dan apa yang membezakan Finnish dengan orang lain, terutamanya saingan mereka. Dan saingan utama kepada Finnish ini, walaupun mereka merdeka daripada Rusia, tetapi the otherness mereka itu adalah Swedish. Mereka lama duduk di bawah kerajaan Sweden. Dan kerajaan Sweden ini lebih ketara dari segi kebangsawanan mereka berbanding dengan orang Finnish yang merupakan peasant, petani orang kebanyakan. Jadi mereka nak zahirkan bahawa nilai-nilai orang biasa adalah nilai kita. Kita boleh berjaya, kita boleh cemerlang, kita boleh lebih hebat daripada Sweden tanpa perlu menjadi bangsawan, cukup dengan kita menjadi orang biasa. Kerana itu, nilai nilai orang kata orang biasa tu sangat diberikan penekanan dalam identiti masyarakat Finland. Sebab itu di Finland sangat sensitif. Janganlah ada siapa-siapa yang macam nak menonjolkan diri dia lebih baik daripada orang ni, dia lebih mulia daripada orang ni, dia lebih bagus daripada orang ni, sama ada dari segi pencapaian akademik, kerjaya, termasuklah agama, kerana semua manusia adalah sama. Itu dipegang dalam masyarakat Finland. Itu cerita Finland. Di Ireland, kita orang baik. Ya, maka kita kena jaga kebaikan ni tadi. Justru pihak gereja telah memainkan peranan untuk shape negara Ireland. Yang pertamanya, kita boleh melihat pihak gereja memainkan peranan untuk mengoperasikan sekolah. Majoriti sekolah di Ireland adalah sekolah gereja, dan yang keduanya, perkhidmatan kesihatan pun banyak digerakkan oleh pihak gereja juga. Maka gereja ini mempunyai peranan yang sangat pentinglah dalam agenda nasional tersebut. Malangnya dalam pihak gereja menjalankan operasi tersebut, ada institusi-institusi yang mendapat perkhidmatan yang baik, namun pada masa yang sama juga terdapat banyak institusi yang berdepan dengan penindasan, penganiayaan, penzaliman yang dikenakan oleh pihak yang mengoperasikan institusi-institusi tadi ke atas khususnya wanita dan kanak-kanak. Siapakah wanita dan kanak-kanak ni? Terima kasih ya, sahabat saya Tuan Arimi Cik Yaakob. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir bersama dalam sesi kita ni. Baik, tersambung. Okey. Bila mana mereka mengoperasikannya, oleh kerana Ireland ini adalah sebuah negara Katolik, baik, perlu berpegang dengan nilai-nilai agama Kristian, malangnya pada masa tersebut ada ramai remaja yang terjebak di dalam salah laku terutamanya yang berkaitan dengan soal seks di luar perkahwinan. Maka bertambahlah daripada semasa ke semasa jumlah remaja yang terbabit dalam kegiatan tidak bermoral ini, dan mangsa utamanya ialah orang perempuan lah, kerana orang perempuan yang menanggung consequences dia. Mereka mengandung dan mereka mengandung anak luar nikah. Maka anak mengandung tanpa perkahwinan dan melahirkan anak di luar nikah adalah satu perkara yang amat keji dan hina di sisi bukan sahaja gereja, malah masyarakat yang berpegang dengan nilai-nilai dan ajaran daripada agama Kristian ini. Justru perempuan-perempuan yang mengandung anak luar nikah ini telah dihantar ke institusi yang dikenali sebagai institusi perlindungan ibu dan anak yang dijalankan oleh pihak gereja dengan pembiayaan daripada kerajaan. Bila wanita, dengan maksud untuk memulihkan mereka, malangnya di beberapa institusi yang ada di Finland ini, mereka telah ramai di kalangan wanita yang remaja perempuan yang berada di institusi ini, mereka telah menjadi buruh paksa. Maknanya mereka bekerja dalam industri tanpa bayaran. Alasannya adalah untuk
menebus dosa mereka, membersihkan kesalahan, kepincangan moral mereka, dan apabila mereka melahirkan anak, anak-anak mereka juga dipisahkan daripada ibu ni tadi. Malang sekali kerana kanak-kanak itu ramai di kalangan mereka yang berada dalam kondisi kehidupan yang teruk. Ya, bukan sahaja mereka dipandang hina bila mereka bersekolah, mereka, pelajar-pelajar lain tidak dibenarkan bergaul dengan mereka, dan sebahagian mereka ini juga telah dijual, ya, sebagai anak angkat, khususnya ke Amerika Syarikat. Jadi di kalangan bayi kanak-kanak ini juga ramai di kalangan mereka yang malnutrition, mereka tidak, orang kata, tidak mempunyai sumber makanan yang cukup, sakit, dan ramai di kalangan mereka yang hilang tanpa identiti, dan ramai di kalangan mereka yang mati dan mereka telah dikebumikan dalam keadaan yang amat mendukacitakan. Hal ini telah terbongkar apabila kubur-kubur besar telah dibongkar dalam lebih kurang 10 tahun yang terakhir ini, di beberapa tempat, khususnya di Tiung, ya, satu tempat di utara Galway, yang mana satu kawasan telah digali dan dikenal pasti sebagai kubur yang di dalamnya terdapat ratusan rangka kanak-kanak, dan kubur itu bukanlah kubur yang sempurna, tapi dia adalah merupakan tangki najis yang telah tidak digunakan. Ertinya pihak gereja telah menanam budak-budak ini di dalam tangki tersebut, dan dalam keadaan tidak ada nama, tidak ada rekod, dan jumlahnya jika tidak silap saya mencecah hingga 900 orang. Dan ini telah menimbulkan kemarahan di seluruh negara terhadap pihak gereja atas sikap hipokrit mereka yang dikenali sebagai, orang kata, mempertahankan moral, pro-life, ya, dan sebagainya, tapi membunuh, quote unquote, membunuh kanak-kanak ini di bawah jagaan mereka. Dan ini telah shift, ya, telah secara drastik meningkatkan rasa melawan masyarakat terhadap pihak gereja. Ramai yang meminta supaya gereja memohon maaf dan mendedahkan laporan, dan laporan penuh terhadap hal ini, dan ia menjadi perkara yang begitu kontroversi. Ini adalah peristiwa latar belakang kepada bagaimana Ireland sebagai sebuah negara Kristian Katolik beralih kepada apa yang ada pada hari ini berkaitan dengan kempen stand up solidariti untuk kelompok LGBTQ+ yang saya letakkan sebagai tajuk perbincangan kita ni. So ini adalah isu yang saya rumuskan untuk pemahaman anak-anak secara ringkas supaya mereka faham apa yang telah berlaku di negara ini. Ya. Mungkin kita tengok sikit kepada beberapa persoalan. Tuan Muhammad Haidir Mat Yusof, ya, ada bertanyakan satu soalan. Mazhab Kristian di sana, adakah ia terkesan dengan globalisasi dan nilai liberal seperti LGBT dan lain-lain? Saya tidak mahu jawab secara general macam tu, kerana terkesan tak terkesan tu terlalu umum, susah kita nak faham. Jadi saya ceritakan apa latar belakangnya dan bagaimanakah Ireland bergerak kepada keadaannya pada hari ini. Ia adalah orang kata macam rebound daripada apa yang telah didedahkan oleh whistleblower terhadap apa yang dilakukan. Artikel-artikel video Children of Shame ini sangat banyak dekat YouTube dan boleh ditonton. Begitu juga terima kasih kepada Tuan Aizat Saleh yang mengikuti, kemudian Tuan Apis Mambailong, maafkan saya kalau saya salah sebut nama, dan ada soalan daripada Puan Sazian Sas bertanya, maksudnya wanita yang mengalami nasib demikian dari golongan marhain saja. Susah jugalah saya nak jawab soalan tu adakah golongan marhain sahaja, kerana di Ireland ini saya boleh katakan pemahaman saya semua orang adalah marhain lah, kerana di Ireland ni tak ada bangsawan, tak ada royal kan. Ia adalah negara macam Finland, ya, orang kebanyakan. Tetapi yang terkesan dengan hal ini adalah
wanita dan kanak-kanak khususnya. Saya berhenti setakat situ. Baik, kalau sekiranya anak-anak kami mengambil sikap untuk tidak bersetuju dengan kempen solidariti untuk kelompok minoriti LGBTQ ini, ia boleh disalah faham oleh kawan-kawan dan juga guru-guru, kerana bagaimanakah mungkin kamu sebagai Muslim yang sepatutnya sudah familiar dengan keadaan apa rasanya menjadi kelompok yang dianiaya, ditindas, dizalimi, kamu nak amalkan agama kamu berdepan dengan pelbagai cabaran, kamu tahu apa rasanya menjadi orang yang tertindas. Kenapa pula kamu tidak mahu menyokong golongan yang ditindas ini? Mengapa kamu mengambil sikap yang seperti golongan penindas yang merasakan mereka itu lebih bagus daripada orang lain? Jadi ini adalah konotasi yang anak-anak kami perlu berhati-hati agar dia tak jadi macam tu. Justru saya perlu berbual dengan anak-anak untuk faham bahawa LGBTQ ini adalah satu situasi. Apa yang mereka lakukan adalah, maksud dia, orientasi seksual, seks sejenis, seks yang macam-macam bentuk di dalam realiti kehidupan yang ada pada hari ini adalah sesuatu yang salah dari sisi agama kita. Kemudian pada masa yang sama mengambil sikap menganiaya, menghina, mengejek, menafikan hak seseorang disebabkan oleh apa yang dia lakukan dalam kehidupan peribadinya juga adalah merupakan perkara yang turut ditegah oleh agama. Jadi macam mana kita nak imbangkan di antara dua perkara ini? Di sinilah pentingnya untuk kita mengembalikan anak-anak kita, dan saya bercakap ini bagi situasi kami yang berada di negara Eropah inilah yang membesarkan anak-anak di sini. Kita perlu mengakidahkan anak kita dengan akidah yang berfungsi. Salah satu daripadanya adalah untuk meluruskan worldview mereka, bahawa dalam hidup ini kita ada dua, ya, kita hanya ada dua entiti, iaitu khaliq dan makhluk, ya, pencipta dan ciptaan. Pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya adalah alam, adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita beragama dengan agama Islam, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyembah Allah Taala itu, Allah itu bukan satu entiti institusi, tetapi Allah itu adalah nama kepada yang menciptakan kita. Kita boleh menyaring, menukar, mengubah bentuk pemahaman terhadap agama, tetapi satu hakikat yang begitu mutlak dalam kehidupan ini ialah kita ada pencipta, dan pencipta kita adalah Allah. Pencipta kita mencipta kita dengan tujuan-tujuan yang tertentu, dan kita hidup memenuhi tujuan tersebut. Jadi hidup kita adalah berorientasikan kepada purpose, berorientasikan kepada tujuan. Maka perbezaan yang wujud di antara lelaki dan perempuan, di antara bangsa-bangsa yang pelbagai, kesemua ini adalah wujud dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya bawakan kepada sekejap ya. Challenging juga nak control panel ni kan. Right, dekat sini hide ikan live. Okey. Jadi di sini yang saya nak tunjukkan ialah bagaimana, maafkan saya.
Alright, cam live. Nah, kita lihat sini. Ayat ni saja sebenarnya yang saya nak tunjukkan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Surahul Azim. Maksudnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu itu, ada yang lelaki, ada yang perempuan, dan kami jadikan juga kamu itu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Maknanya, lelaki dan perempuan, perbezaan jantina di antara lelaki dan perempuan, adanya bangsa-bangsa yang pelbagai di dunia ini, kesemuanya ini Allah tegaskan dalam ayat ini bahawa Allah yang menjadikannya, yang menciptakannya. Dan dalam erti kata yang lain, perbezaan jantina, perbezaan bangsa, kesemua ini bukan sumber masalah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu dan penciptaan itu tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah yang kekal kepada kita. Sebaliknya, Allah mewujudkan perbezaan-perbezaan ini adalah untuk memperkayakan kehidupan kita, mengembangkan tamadun manusia dengan syarat asasnya provided li ta'arafu. Kita faham kenapa perbezaan itu wujud, asasnya adalah untuk kita kenal antara satu sama lain. Dan akhirnya, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam kepelbagaian bangsa, dalam kepelbagaian budaya kehidupan ini, termasuklah wujudnya jantina lelaki dan perempuan, akhirnya tidak mulia seseorang itu kerana dia lelaki, tidak mulia seseorang itu kerana dia perempuan, tetapi tidak mulia seseorang itu kerana dia adalah Arab ataupun dia adalah Ajam, dia adalah Melayu, Cina, Finnish ataupun Irish ataupun English, tapi asasnya berbalik kepada perbuatan-perbuatannya dan yang menjadikan orang itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini adalah ayat yang saya bualkan dengan anak-anak supaya mereka sentiasa dapat refresh bahawa we should not be afraid of differences. Walau bagaimanapun, perbezaan yang wujud seperti yang ditegaskan dalam ayat ini, kalau dirujuk kepada soal jantina, gender, yang diletakkan di situ adalah lelaki dan perempuan. Sama ada kamu itu lelaki ataupun kamu itu perempuan. Itu sahaja. Sebab itu, apabila wujudnya gender spectrum yang memberikan gambaran bahawa gender ini bukan terhad kepada gender secara fizikal seperti seseorang itu semasa dia lahir, tetapi gender itu adalah berkenaan dengan apa yang seseorang itu rasa tentang dirinya. Ya, ini yang menjadi cabaran. Sebab dalam perbahasan kat sekolah tentang LGBTQ+ ini, dibezakan di antara gender dan sexual orientation. Sebab gender, sexual orientation, gay, lesbian semua tadi ni, ia adalah how you feel toward others, apa yang kamu rasa tentang orang lain. Tapi gender ialah apa yang kamu rasa tentang diri kamu sendiri. Maka dipisahkan di antara kedua-duanya. Dan hal ini dikatakan berasaskan kepada sains. Tapi kalau kita tengok kepada sains forensik contohnya, apabila berlaku kematian, bila kita nak determine adakah mayat itu mayat, identiti mayat berkenaan, setakat inilah apa yang saya tahu, ada dua saja kan, sama ada dia adalah lelaki ataupun dia adalah perempuan. Ya, tak ada yang spektrum yang pelbagai ini tadi. Jadi hal ini saya tidak sempat untuk meneroka secara mendalam tentang kurikulum yang ada dekat Ireland. Tapi kalau walau bagaimanapun, di negara sebelum ini ketika kami berada di Finland, hal ini tidak menjadi masalah kepada sekolah, sistem sekolah, kurikulum. Kerana bezanya Finland dengan Ireland, Finland adalah
negara yang secara sosiologinya sistem pendidikan sekolah itu bukan functionalism. Functionalism maknanya sekolah itu tidak dipandang oleh kerajaan sebagai alat kerajaan untuk menyampaikan agenda nasional. Tak ada, agenda nasional tu tak wujud. Maka kalau kerajaan ada ideologi-ideologi tertentu, maka sekolah tidak dijadikan sebagai cara ataupun channel untuk agenda tersebut disampaikan. Sekolah adalah tempat untuk membolehkan terjadinya pembelajaran. Dan yang penting ialah apa yang budak-budak ni belajar dan konstruk dalam diri mereka lah. Ada macam-macam subjek. Topik LGBTQ ini kalau ada nak disentuh, boleh disentuh di dalam kerangka subjek-subjek yang ada, tetapi sebagai sesuatu yang dimandatkan oleh kerajaan, dia tidak jadi macam tu. Tetapi semasa di Finland, persoalan LGBTQ+ ini timbul dalam bentuk hands-on, practical, dalam arti kata anak-anak kami ada di kalangan kawan-kawan mereka yang lelaki tetapi perempuan, yang perempuan tetapi lelaki, dan ada juga yang non-binary, non-confirming gender ni tadi, itu berlaku secara real di dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang saya ajar kepada anak-anak ialah pertama sekali tentang soal lelaki ataupun perempuan, Allah jadikan gender itu ada fungsi dia dalam kehidupan, dan fungsinya adalah untuk berterusan membangunkan tamadun manusia. Maka lelaki perlu dengan perempuan, perempuan perlu dengan lelaki, dan itulah yang menjadikan tamadun manusia ini berkembang. Walau bagaimanapun, bila mana adanya golongan yang memilih perkara-perkara yang lain daripada yang ni tadi, hal itu bersalahan, bukan sahaja bersalahan daripada perspektif agama, tetapi dia juga tidak selari dengan perkembangan tamadun manusia. Dan kita boleh lihatlah kalau misalnya seorang memilih untuk berkahwin dengan seorang yang sama jantinanya dengan dia. Kalau lelaki kahwin dengan lelaki, kalau seorang, okeylah seorang, dia masalah seorang. Tapi kalau dia melebar, dia menjadi meluas, maka akan muncul pelbagai masalah yang tidak selari dengan fitrah kehidupan manusia. Dalam bahasa yang lebih mudahnya, tak ada generasi baru yang akan lahir lah. Tak ada kanak-kanak yang akan lahir. Saya tahu pasti ada jawapan-jawapan yang pelbagai tentang hal ini, tapi dalam perbualan dengan anak-anak kita tekankan bahawa lelaki perlu menjadi lelaki, perempuan perlu berusaha untuk menjadi perempuan agar mereka dapat berfungsi. Berfungsi itu bukan untuk mak ayah, bukan untuk negara, bukan untuk agenda sesiapa, tetapi balik pada akidah asal kita tadi, kita ada Tuhan. Dan Tuhan ciptakan kita ini, lelaki dan perempuan, supaya lelaki dan perempuan itu dapat fulfill peranan-peranan mereka ni tadi. Namun, bila sampai kepada peringkat LGBTQ ni, dia jadi begitu rumit kerana kita berdepan dengan beberapa masalah. Misalnya, kalau dekat Ireland ni macam saya sebut tadi, saya tak tengok lagi kurikulum, tapi kalau kita lihat di Amerika Syarikat, dan di Amerika Syarikat ini, of course dia tak sama di antara satu state dengan satu state. Ini adalah di antara apa yang saya lihat di kita katakan dekat California, ya. Kalau tak saya, ini ada website Advocates for Youth, yang membantu untuk menjaga kepentingan remaja, termasuklah pelajar di sekolah, agar mereka tidak didiskriminasi berasaskan kepada kecenderungan seksual mereka ataupun yang dipisahkan tentang gender pilihan mereka. Dan bila saya lihat ke dalam kurikulum dan education di sini, saya juga dapat melihat bagaimana wujudnya beberapa panduan khusus yang disediakan untuk Muslim. Ya, contohnya di artikel ini, I am a Muslim and my gender doesn't fit me. Jadi di sini ada disediakan satu dokumen sebagai panduan untuk advocates dan juga untuk panduan guru-guru di sekolah. Dan bila saya halusi apa yang terkandung di dalam ni,
Saya tak klik di sini. Kita tengok kalau dia boleh keluar dengan baik. Jadi soalan yang timbul di sini ialah bolehkah saya menjadi seorang Muslim tetapi pada masa yang sama saya adalah seorang transseksual. Ya. Dan kita lihat, ya, kita study macam mana, saya tak ada nak sentuh semualah, tapi saya terus pergi kepada satu perenggan yang ada diletakkan di sini. Tak maaf ya, sebab MacBook Air saya ni dah MacBook Air dah, tapi MacBook Air ni sukar untuk menanggung online seperti ini. So komputer jadi agak slow. Saya harap dia tak crash lah. Okay, kita tengok kat sini ya, sebab boleh nampak kan. Right. Can I still be Muslim? Yes, you can be Muslim and trans, and many people are. TGNC ni maksud dia transgender and gender non-conforming. Ya. And queer, tak tahulah macam mana sebutnya, Muslims have always existed and haven't always been discriminated against. You don't have to choose between your faith and your gender, nor does being trans make you any less of a real Muslim or the other way around. Okey, ini adalah satu poin yang penting ya untuk kita menerusinya dengan baik. Saya beberapa kali sebenarnya dihubungi oleh anak-anak muda yang menceritakan kepada saya tentang konflik yang mereka hadapi sebagai seorang gay, dan ada di antara mereka yang meminta pandangan saya kerana mereka terfikir yang mereka nak murtad keluar daripada Islam, kerana bagi mereka Islam tidak ada menyediakan jalan keluar kepada konflik yang mereka hadapi. Hal ini sukar untuk dibincangkan kalau kita ni jenis suka gelak-gelak lah. Kita macam mengada-ngada lah gini apa semua, macam kita memperlekehkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan saya harap agar sahabat-sahabat yang selalu mengikuti perbincangan dan perkongsian saya di Facebook page My Learning Journey, ataupun yang baca buku-buku saya, ataupun yang orang kata mengikutilah perkongsian saya di YouTube, Instagram, di buku-buku, dekat blog dan sebagainya, tidaklah bersikap dengan sikap seperti ini, tetapi memikir daripada sudut perspektif khususnya pendidikan, macam mana kita nak tackle benda ni. Dan bila saya berdepan dengan soalan sedemikian rupa, saya tidak terus kata ya ataupun tak. Saya memberikan penegasan bahawa soal sexual orientation dengan soal murtad dan nak menjadi atheist adalah dua perkara yang berbeza. Adakah dengan menjadi atheist maknanya kamu menyelesaikan masalah? Kerana atheist atau tidak atheist, agnostik ataupun tidak agnostik adalah berkaitan dengan soal apa yang kamu faham dan apa yang kamu percaya tentang kamu dan Tuhan kamu yang menciptakan kamu. And that has nothing to do with sexual orientation. Sexual orientation ini akan berbalik kepada soal yang kedua yang kita bincangkan tadi, tentang adanya fungsi, dan kalau dia tidak berfungsi ataupun berfungsi dalam bentuk yang berbeza, macam mana kita nak handle. So itu perbincangan dia. Jadi kita balik kepada dokumen ini. Dokumen ini mengatakan bahawa if you are a transsexual, you can still be a real Muslim and you don't have to choose between your faith and your gender. This is very important. Kita nak setuju ke kita tak setuju. Ya, perbincangan ni dengan anak-anak saya lah. Yang menarik perhatian saya ialah kerana perenggan berikutnya memetik sesuatu daripada sunnah Nabi SAW. Dan ini yang menimbulkan kemuskilan, ya, kerana disebutkan dalam dokumen ini, Prophet Muhammad, peace be upon him, himself accepted men known as mukhannath or feminine men, who we might in today's time period view as trans or gay. The Prophet's wife, Salamah, had a mukhannas friend named Hind, who was welcome in their home. There is a long history of trans and gender diverse people in the Muslim and Islamic tradition. The Quran doesn't condemn the mukhannas or other trans people mentioned within,
and neither does the Prophet, peace be upon him. Jadi di sinilah yang kita nak kena tanya betul-betul lah, baik balik tentang satu pentakrifan. Mukhannas ataupun khunsa, gay, lesbian, ada orang kata definasi-definasi yang pelbagai. Kalau sekiranya seseorang itu adalah merupakan khunsa, maka isunya mungkin lebih straightforward. Walaupun khunsa itu terbahagi kepada dua, ya, khunsa yang jelas dan khunsa yang muskil. Khunsa ini merujuk kepada seseorang yang semenjak lahir dia dilahirkan dengan dua alat kelamin, lelaki dan perempuan. Kalau sekiranya dia dilahirkan dengan dua alat kelamin, lelaki dan juga perempuan, tetapi salah satu daripadanya berfungsi dengan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang satu lagi, maka untuk proses menentukan dia lelaki ataupun dia itu perempuan adalah agak lebih straightforward, terutamanya dengan kemudahan perubatan moden yang ada pada hari inilah. Cuma kalau sekiranya khunsa itu adalah khunsa muskil yang sukar untuk ditentukan lelaki ataupun perempuan, maka ada proses spesifik untuk membantu mereka ini. Mereka menjadi khunsa bukanlah atas pilihan mereka. Mereka dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa dan mereka berdepan dengan cabaran dan ujian yang tertentu. Apa yang perlu dilakukan dalam kehidupan adalah untuk membantu mereka menyelesaikan soal orientasi seksual dan juga gender mereka ni tadi, dan yang keduanya untuk kita yang seandainya hidup bersama mereka untuk membantu menyokong mereka. Mencaci, menghina, mengejek, memperhambakan mereka, menganiaya mereka adalah benda-benda yang sering berlaku, ekoran daripada kecenderungan sikap manusia untuk memperlekeh sesuatu yang berbeza dan berlainan. Dan ini harus ditekan dengan anak-anak bahawa jangan ada mentaliti menghina sesama manusia atas apa faktor sekalipun. Kalau seseorang itu pendosa sekalipun, dia tidak dihina oleh Nabi. Kalau nak dihukum, dihukum. Kalau nak dibantu, dibantu. Semuanya berasaskan kepada asas keadilan, tetapi bukannya dengan benda-benda yang menjatuhkan maruah mereka sebagai manusia. Akan tetapi mukhannas berbeza daripada khunsa kerana mukhannas ini dirujuk kepada orang lelaki lembut. Dan orang lelaki lembut ini, kalau dalam artikel ini, dia merujuk kepada satu peristiwa yang telah berlaku kepada Ummu Salamah, isteri Nabi radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam, dan ada riwayat yang mengatakan bahawa namanya adalah Hind. Jadi mukhannas ini kalau kita lihat kepada kisah sebenarnya, kalau kita lihat antaranya adalah di dalam Sahih Muslim, ya, ada diletakkan di dalam Sahih Muslim Kitabus Salam, bab man'il mukhannas minad dukhul ala nisa al-ajanib, ya, bab menghalang daripada lelaki lembut masuk dan bergaul bersama dengan wanita bukan mahram. Jadi ada ceritanya kalau kita lihat dekat sini, bagaimana Ummu Salamah isteri Nabi pada ketika itu, dia mempunyai seorang kenalan yang mukhannas, ya, lelaki lembut ini. So lelaki lembut ini asalnya bila dia datang, dia duduk dengan kaum wanita, dengan isteri Nabi SAW, tidak dihalang asalnya. Akan tetapi tak ada apa-apa halangan, dan kenapa tidak dihalang tu ada penjelasan di lepas ni. Tetapi dalam satu peristiwa, apabila Hind ini datang duduk dengan orang perempuan ramai-ramai ni, dia lelaki lembut ni, ketika itu selain daripada Ummu Salamah, ada kita kata apa ni, ada adik ataupun abang dia yang merupakan seorang lelaki yang Allahu Akbar, saya terlupa pula nama dia. So berlaku Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah ada sekali masa tu. Jadi Hind ini, lelaki lembut ini, telah berbual dengan Abdullah dengan mengatakan bahawa di kalangan orang Taif ada seorang wanita yang sangat cantik, ya, yang disebut sebagai Bintul Ghailan, kalau tak silap ada disebutkan di sini, ya, Bintul Ghailan ini. Ya. Jadi dia ni pun cerita kepada Abdullah ni tentang fizikal Bintul Ghailan ni. Kamu nanti
kahwin dengan dia ni sebab dia ni cantik, sebab badan dia macam ni, maknanya buah dada dia macam ni, punggung dia macam ni, peha dia macam ni. Dia describe, lelaki lembut ini describe tentang perempuan ni tadi. Dan apabila dia bercerita, dia describe yan'at, menyifatkan tentang wanita ini tadi, hal ini telah sampai ke pengetahuan Nabi SAW dan baginda berasa marah. Kata Nabi SAW, qala fasami'ahu Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata, la yadkhulu haula'i alaikum. Bila Rasulullah SAW dengar tentang ungkapan hit ini tentang bintul Ghailan ini, Rasulullah menyanggah, adalah satu riwayat yang lain, kata Nabi SAW, selama ini aku sangka kamu ni tidak ada naluri seks. Ada disebutkan awal ni, mana dia? Saya tak jumpa bahagiannya, tapi kata Nabi SAW, selama ini aku sangka kamu ini adalah seorang yang tidak ada kecenderungan seksual. Jadi maknanya kamu tak memerhatikan orang perempuan. Tapi bila kamu cakap benda macam ni, ini menunjukkan yang kamu bukan macam tu. Maka Rasulullah kata, Rasulullah suruh dia keluar, dan Rasulullah kata, la yadkhulu haula'i alaikum. Tak boleh dah orang-orang macam ni duduk dengan kamu. Dan semenjak itu, Ummu Salamah, isteri Nabi SAW yang lain juga, dan kaum wanita telah tidak lagi secara bebas menerima untuk seorang lelaki lembut duduk bersama-sama dengan mereka, kerana mereka ini juga ada kecenderungan naluri seksual yang boleh menatijahkan fitnah. Jadi maksudnya, Nabi SAW tidak mengambil sikap agresif menentang dan menolak golongan mukhannas itu semata-mata mereka itu mukhannas. Maknanya Nabi SAW tidak melaknat mukhannas ini kerana dia lembut. Tetapi yang ditegah itu ialah apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah ini tadi. Jadi mukhannas ini terbahagi kepada sama ada mereka itu lelaki yang lembut disebabkan oleh fizikal mereka yang semenjak daripada mereka lahir mungkin tidak ada keseimbangan di antara hormon lelaki dan juga hormon wanita. Mereka ini tidak dilaknat oleh Nabi SAW. Tetapi bagi lelaki yang menyerupai perempuan, bagi perempuan yang menyerupai lelaki, terdapat banyak hadis yang menunjukkan betapa kerasnya sikap yang diambil oleh Nabi SAW terhadap mereka. Jadi dalam riwayat ni kita boleh tengoknya, ada disebutkan di sini. Fakanu yu'addunahu min ghairi ulil irbah. Yang mana semua orang pada masa itu, isteri-isteri Nabi SAW juga, mereka menganggap golongan mukhannas ini orang yang tidak ada naluri seksual. Sebab itu dibenarkan. Tapi bila dia bercerita tentang hal-hal orang perempuan ni, kata Nabi SAW, ala ara haza ya'rifu ma hahuna. Maknanya, rupa-rupanya kamu ni orang tahu ini kat sini. Maksud dia, breast dia dekat sini, kemudian punggung dia dekat sini dan sebagainya. Maka Nabi SAW, la yadkhulanna alaikunna. Jangan lagi dibenarkan orang ni duduk dengan kamu. Qalat fahajabuhu. Maka mereka pun menghijabnya. Jadi, hal ini perlu diambilkan penegasan dan penekanan bahawa kita tidak boleh menghina orang berasaskan orang itu kondisinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Tetapi selalu dalam Islam ditekankan seseorang itu tidak kita persetujuinya adalah pada perbuatan-perbuatan dia. Jadi kalau misalnya bagi anak-anak kita, bagi anak-anak yang ada dekat sekolah ni, kalau sekiranya seseorang itu dalam kehidupan peribadinya dia memilih untuk melakukan satu perbuatan yang salah dari segi agama, orang kata seks sejenis ke apa dan sebagainya, maka mereka itu menanggung dosa tersebut. Kalau sekiranya ia salah dari segi undang-undang, maka undang-undang perlu melakukan apa yang perlu dilakukan ke atas mereka. Akan tetapi untuk kita menghina seseorang semata-mata kerana dia itu gay, menghina seseorang semata-mata kerana dia lesbian, perbuatan menghina, menganiaya, menzalimi, menafikan hak kehidupannya sebagai seorang manusia itu yang kita kena hati-hati. Jadi asas kepada perjuangan LGBT itu berbeza daripada asas kita sebagai umat Islam pada menegakkan keadilan dan berlaku adil
kepada semua manusia, orang yang yang melakukan kesalahan juga tidak hilang hak mereka sebagai manusia untuk mereka itu perlu dibenarkan untuk makan, minum, bekerja, dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan berkaitan undang-undang, undang-undang yang perlu bertindak menyelesaikannya dan bukannya dengan pembulian, penganiayaan sosial yang dikenakan ke atas mereka. So ini adalah merupakan tajuk yang very challenging dan disturbing ya untuk dibincangkan. Saya tak boleh nak komen panjang tentang realitinya dekat Malaysia macam mana, how are we going to deal with this, tetapi gelombang untuk memaksakan idea bahawa gender dan sexual orientation adalah dua perkara yang berbeza dan gender mestilah berasaskan kepada apa yang seseorang itu rasa tentang dirinya. Bagi saya ini adalah perkara baharu dalam tamadun manusia dan actually dia adalah uh, worshipping our own self, ya, kita menyembah hawa nafsu kita sendiri, seolah-olah macam our own desire uh, is what matters, ya, itulah yang paling penting, so that we can be true to ourselves. And that is not Islamic worldview. Islamic worldview ialah we are not totally ourselves, we are ourselves but we have God, and the God is the creator, and we have to live according to function yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sebab itu disebutkan dalam surah Al-Jasiyah ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Ya, apakah ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat golongan yang menjadi yang bertuhankan hawa nafsu mereka sendiri. Bila mereka bertuhankan hawa nafsu mereka sendiri, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan mereka walaupun mereka berada dalam keadaan berilmu. Wa khatama ala sam'ihi, dan ditutupkan telinga mereka, wa qalbihi, dan hati mereka, wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, dan dijadikan di atas pemerhatian dan penglihatan mereka benteng, hijab yang menutupnya. Faman yahdihim min ba'dillah, siapa lagi yang boleh memberi hidayah selain daripada Allah kalau telah begitu keadaannya. Afala tadhakkarun, apakah kamu tidak beringat-ingat tentang hal ini. So dalam dunia ini, Tuhan yang palsu bukan hanya sesuatu yang disembah dalam bentuk objek ke apa dan sebagainya. Dari perspektif kita sebagai orang Islam, ilah itu bermaksud sesuatu yang kita letakkan pada keutamaan yang tertinggi. So kalau kehendak diri lebih tinggi daripada kehendak pencipta kita, maka kita telah menjadikan diri kita sebagai Tuhan, dan itulah yang menjadi latar belakang kepada idea bahawa gender has to be based on what we feel about ourselves, yang dalam situasi itu Tuhan langsung tidak ada sebarang pertimbangan dan consideration dalam hal ini. So ini benda yang sangat-sangat rumit untuk kita hadapi. Justru benda ni tidak boleh dirawat secara patchy-patchy, macam kita tampal sini. Benda ni sistemik. Kenapa banyak gay, kenapa banyak lesbian, ada something yang berlaku dalam masyarakat kita. Penganiayaan, pencabulan ke atas kanak-kanak oleh orang kepercayaan mereka, iaitu adik-beradik mereka sendiri, sepupu sepapat, ibu bapa, kawan kepada adik-beradik, kepada abang ke, kemudian berlakunya penderaan bapa kepada ibu, kepada anak. Trauma-trauma yang seperti ini banyak telah menjadi katalis yang menyumbang kepada seseorang itu mengalami kecelaruan sexual orientation di peringkat semenjak daripada peringkat awal lagi, dan hal ini diburukkan lagi dengan kebebasan internet, media sosial yang menyokong kepada hal ini tadi. Jadi macam mana kita nak deal dengan benda ini? Saya bila bercakap tentang hal ini, konteksnya pasti ada perbezaan. Memperkatakan hal ini di Malaysia, memperkatakan hal ini di Finland, memperkatakan hal ini di Ireland. Misalnya kalau kita lihat antara soalan yang ada diajukan oleh para penonton kita, misalnya Puan Syazali Sharif ada bertanyakan satu soalan, kan. Sekejap ya.
Baik. Salam Ustaz, tertarik dengan poin Ustaz berkenaan pembinaan identiti jati diri masyarakat di Finland. Apa pendapat Ustaz sekiranya kita mengadaptasi konsep yang sama untuk membendung isu LGBTQ dekat Malaysia? Secara jujurnya saya tak berani nak jawab tentang apa yang patut dibuat dekat Malaysia, dan bagi saya untuk mengadaptasi apa yang berlaku di Finland itu sukar kerana dan mungkin tidak perlu kerana Finland mempunyai latar belakang sejarah, ideologi, worldview yang berbeza daripada kita di tanah air. Di tanah air kita um, membina negara kita berasaskan kepada asas-asas kita sendiri dan latar belakang kita sendiri, maka kita perlu mengambil kira akan hal tersebut. Namun apa yang lebih ingin saya tekankan agar kecelaruan gender menjadi sesuatu yang disantuni dengan ilmu, dengan rawatan, dengan sokongan, dengan bantuan, bukan dengan celaan, penganiayaan dan sebagainya. Ini yang banyak perlukan kepada perubahan dan kita perlu lebih terbuka untuk membuka ruang mereka yang berdepan dengan masalah menyuarakan masalah ini dan mereka itu boleh dibantu bukannya dicaci dihina. Puan Hamizah, Siti Hamizah Jamil ada bertanya soalan, surah apa ni ya? Kalau ayat yang saya letak kat depan ni, ini adalah daripada surah Al-Jathiyah, iaitu surah yang ke-45 pada ayat yang 23 ya. Dia nampak dekat tepi itulah ya, ada tulis 45-23. Jadi pastinya apa yang saya kongsi ini tidak akan menjadi sesuatu yang menyelesaikan semua masalah dan anda juga mungkin tidak semestinya bersetuju dengan apa yang saya telah nyatakan, namun ini adalah sebahagian daripada apa yang ada dibualkan dengan anak-anak, mengambil kira kami membesarkan anak-anak di sini, dan dalam konteks kami di sini, itulah antara perkara yang diberikan penekanan. Kita sama-sama sedia maklum dekat Netflix ada filem Cutie yang juga merupakan sebahagian daripada uh, popular culture yang macam ditekan untuk disumbat ke dalam mentaliti masyarakat kita sekarang, seolah-olah pembahagian gender secara quote unquote tradisional, iaitu sama ada lelaki ataupun perempuan, sudah outdated dan salah. Sebaliknya, kita mesti menerima bahawa gender adalah sesuatu yang harus dipilih oleh uh, budak itu sendiri dan ini adalah merupakan satu idea yang sangat mencabar ya. Jadi sebab itu saya pernah tulis dalam buku Aku Terima Nikahnya long time ago bahawa sebenarnya bila anak-anak kita, bila dia dilahirkan sebagai lelaki dan kemudian dia membesar sebagai seorang lelaki, itu adalah satu kejayaan. Kalau dia dilahirkan sebagai seorang perempuan dan kemudian dia berjaya membesar sebagai seorang perempuan, itu adalah satu kejayaan kerana pada hari ini terlalu banyak perkara yang hadir untuk mencabar perjalanan tersebut agar lelaki boleh tidak menjadi lelaki dan perempuan tidak menjadi perempuan berasaskan kepada apa yang mereka rasa dan mahukan dalam hidup mereka tentang diri mereka sendiri dan juga tentang orang di sekitar mereka. So kita perlu banyak lagi lah melanjutkan perbincangan ni. Saya bukan orang yang arif dalam hal ini, saya hanya seorang bapa. Namun saya fikir situasi semasa berada di Finland itu ada pro dia, ada aspek positif dia. Walaupun secara realiti di realiti anak-anak mereka ada kawan-kawan yang telah sibuk dengan hal inilah, yang perempuan nak jadi lelaki, yang lelaki nak jadi perempuan, yang non-binary, non-conforming tu memang ada. Tetapi sistem pendidikannya yang tidak berasaskan kepada saya kata daripada perspektif functionalism tadi menyebabkan kerajaan tidak ada mandated curriculum dan agenda nasional yang nak disampaikan. Justru lebih terbuka dan lebih mudah untuk hal ini boleh dibincangkan dengan anak-anak. Tetapi di negara seperti Ireland dan juga UK ni, kerajaan own the school, and then sekolah itu perlu menyampaikan agenda-agenda kerajaan kepada pelajar. Dan kalau sekiranya dia sekolah swasta sekalipun, kita berhadapan dengan gelombang
mentaliti yang begitu luas ini masuk bersama, dan kebimbangan tentang hal ini juga merupakan satu daripada elemen yang menyebabkan mengapa golongan di Amerika Syarikat yang konservatif tidak mahu mengundi Demokrat, kerana Demokrat akan pro kepada idea-idea ini yang dilihat mengancam tradisi, legasi masyarakat yang lebih konservatif dan tradisional dalam kehidupan mereka, kan. Ada persoalan yang ditimbulkan oleh sahabat kita Ayuni Nazihah, jika trauma di waktu kecil menjadi catalyst sexual orientation confusion, adakah sesi terapi dapat membendung masalah anak-anak yang dalam dilema dengan sexuality mereka? Saya bukan orang yang berkredibiliti lah untuk menjawab soalan ini. Dia perlu dijawab oleh sekurang-kurangnya psikologis ataupun clinical psychologist ataupun psychiatrist yang specialized dalam hal ini. Namun ia pasti sesuatu yang baik untuk dijadikan sebagai pemula untuk membantu menyokong mereka ini supaya mereka dapat berfungsi dengan sejahtera dalam kehidupan. Mungkin tidak sampai kepada boleh berkahwin agar dapat berfungsi, perempuan sebagai perempuan yang berkahwin, lelaki sebagai lelaki yang berkahwin sekalipun, bagi saya tak mengapa. Allah tak syaratkan pun, kan, hanya orang kahwin je dapat masuk ke dalam syurga. Tapi kalau nak berkahwin pun mungkin ada beberapa panduan, guideline, tips yang boleh disampaikan agar mereka dapat memfungsikan diri mereka dalam kehidupan dan mencapai objektif kehidupan yang seperti mana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Something point yang mungkin saya nak tekankan dengan lebih jelas lagi dalam perbincangan kita ini adalah sangat-sangat penting sebenarnya untuk kita clearkan world view dengan anak-anak kita ni, bahawa hidup kita ni, bila kita menyembah Allah, Allah itu adalah pencipta kita. Because the idea of God as creator tu kabur, ya. Sehingga God itu dilihat sebagai apa yang kita sembah semata-mata. Tetapi siapa sebenarnya dia tu, Allah tu siapa sebenarnya, sukar. Dan kalau kita tengok balik kepada wahyu, permulaan kepada wahyu bila Allah memperkenalkan dirinya seperti dalam surah Al-Alaq, ya, dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Allah memperkenalkan dirinya dalam satu permulaan kenabian yang baru, dan terakhir Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang mencipta. Ya, kerana itulah asas yang paling. Selain daripada Allah, malaikat ke, jin ke, syaitan, semua tu atas apa sekalipun yang superstitious tentang mereka ke dalam kehidupan ini, semua adalah makhluk, dan makhluk itu terbatas. Makhluk itu limited. Makhluk itu terikat dengan hukum alam, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala. So akidah Islam perlu berlegar kepada foundation tersebut, ya, yang kita perlu sama-sama berikan perhatian. Jadi saya kira sekadar itu sahaja perkongsian pada kali ini. Saya tak boleh nak panjangkan lagi kerana kena keluar ambil anak balik sekolah rehat pada hari ini. Ini adalah Jumaat yang seterusnya yang kami tak boleh nak semayang Jumaat, kan, disebabkan oleh coronavirus ni. Kami dekat Island juga berada dalam 6 minggu lockdown level 5, iaitu level yang paling ketat, dan sudah mencecah ke minggu yang ke-5 saya rasa, ataupun minggu yang ke-4, saya pun tak tahu, tapi sehingga awal Disember lah, insya-Allah. Jadi para ibu bapa, ya, besarlah, ya, tanggungjawab kita semua untuk terus belajar, terus menuntut ilmu dan bertukar-tukar pandangan. Boleh bersetuju dan tidak bersetuju, tetapi bersetujulah dengan asas dan tidak bersetuju dengan asas, kerana bertukar-tukar pendapat berasaskan kepada ilmu adalah apa yang menjadikan kita kuat menguatkan antara satu sama lain, dan bukannya caci-mencaci, hina-menghina, kata-mengata, kutuk-mengutuk. Dan itulah juga mesej yang saya sampaikan kepada anak-anak di sini, bahawa di sekolah sikap yang perlu dibawa adalah menghormati semua orang,
menghormati setiap manusia sebagai manusia, walaqad karramna bani Adam, maka tidak ada sesiapa yang harus diejek, dibuli, dipandang hina, dinafikan hak mereka sebagai manusia atas apa alasan sekalipun, sehingga orang yang berada dalam penjara pun masih ada hak yang perlu kita jaga hak mereka walaupun mereka sudah dihukum sebagai penjenayah. Tetapi pilihan untuk orientasi seksual itu adalah benda yang kalau salah, salahlah dia dari segi agama. Dan gender pula adalah binari, iaitu lelaki ataupun perempuan. Yang lain daripada lelaki dan perempuan yang kita kenal hanyalah beberapa kes kecil yang membabitkan golongan khunsa. Dan khunsa itu ada tindakan spesifik yang perlu dibuat untuk membantu mereka. Adapun bagi golongan mukhannas ini sama juga macam manusia biasa. Kalau dia lelaki lembut, dia adalah lelaki. Kalau dia perempuan keras, dia adalah perempuan. Maka perempuan mengambil hukum perempuan, lelaki mengambil hukum lelaki. Tetapi lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki dan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama, mereka inilah yang dilaknat oleh Allah SWT. Bukan kerana kelembutannya sebagai lelaki atau kekerasannya sebagai perempuan, tetapi kerana apa yang mereka buat dan pilih dalam kehidupan mereka. So itulah yang perlu sama-sama kita berikan pemerhatian dan bantuan dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Jadi sekian itu saja. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua atas kesudian meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada malam ini. Semoga ada sedikit manfaat daripadanya. Marilah sama-sama kita tangguhkan sesi kita ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.